Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Amin ya Allah. Aku confirm mesti nanti ada yang teringat video yang sebelum ni pakai baju sama. Ya, sebab saya shoot buat video ni pada hari yang sama. Selepas buat video tu terus buat video ni sebab saya ada kerja saya. Korang mesti selalu pergi cari yang mana peristiwa yang betul bangunan ni, mana peristiwa yang betul banglo ni, sebab kita pergi dekat satu video tu fakta dia lain, pergi dekat video lain pula fakta dia lain. So hari ni korang jangan risau, korang pergilah, ambil lah benda yang korang nak makan kan. Lepas tu korang duduk santai-santai, korang layan video ni. And sekarang ni saya nak bagi tahu 5 tempat yang betul-betul seram, dan ini adalah fakta dia. Okey, bagi banglo yang pertama ni kita akan bahas tentang Banglo Moli. Kisah Banglo Moli ini yang terletak di Damansara dan dikenali sebagai Banglo Moli. Pada awalnya keluarga ini adalah keluarga yang bahagia. Tak ada, orang kata tak ada masalah. Maybe ada masalah tapi dia tak serius sangat. Tapi kisah-kisahnya bermula bila diorang ambil je seorang pembantu dari Indonesia, dan boleh dikatakan pembantu yang daripada Indonesia ni adalah pengamal ilmu hitam yang tegar. Selepas beberapa bulan pembantu itu dipecat, and pembantu itu balik ke tanah airnya. Start situlah masalah mereka datang satu persatu. Selepas pembantu itu dipecat dan pulang ke tanah airnya, anak pemilik rumah tersebut yang bernama Moli mengalami kemurungan yang berpanjangan. Ia juga ditemui mati dalam keadaan tangan yang dikelar, dan difahamkan rumah itu tiada penghuni sampai sekarang. Very sorry sebab Banglo Moli ni saya tak dapat banyak fakta yang betul-betul kukuh. So kita pergi ke banglo yang ke, nampak kan? 2. Banglo Farah. Banglo Farah ni terkenal dengan seorang budak yang bernama Farah dibunuh oleh makciknya sendiri untuk menyempurnakan satu ritual yang makciknya tengah lakukan. Farah telah dijadikan tumbal, dan mayat Farah sekarang ni telah ditanamkan di kawasan rumah. Ada paranormal yang mengatakan Farah telah ditanam di bawah tangga, dan ada juga paranormal mengatakan Farah telah ditanam di belakang rumah. Ada artikel yang mengatakan kepala Farah tidak dijumpai sampailah sekarang, dan makciknya telah menanam kepala Farah ni di persekitaran rumahnya. Saya nak minta maaf sebab Banglo Farah dengan Banglo Moli ni saya tak dapat nak perbanyakkan fakta sebab saya tak dapat benda-benda yang kukuh. And itu je yang saya dapat buat setakat ni. So korang layan je lah. So kita pergi ke nombor yang ketiga. Nombor yang ketiga ni confirm kalau saya sebut nama dia memang ramai yang dah tahu. Okay,
So kita akan sebut nama dia. Nama tempat tu adalah Rumah Berhantu di Taman Tenaga Puchong. Siapa je yang tak kenal dengan rumah ni? Rumah ni pernah dijadikan tempat syuting filem yang bertajuk Munafik 1 pada 25 Februari 2016 dan Munafik 2 pada 30 Ogos 2018 yang diarahkan oleh pelakon terkenal dan penyanyi terkenal Samsul Yusof. Sekejap. Kenapa kita bahas pasal filem orang ni? Okey. Kita terus dekat fakta. Okey, sabar. Rumah ini pernah dimiliki oleh seorang Cina yang kaya raya. Dia bertinggal bersama isteri dan anak-anaknya. Kisah ini mengatakan lelaki itu bankrupt dan mempunyai banyak hutang dengan Along. So, tahu-tahulah kan kalau kita dah hutang dengan Along. So, faham lah. Ramai paranormal mengatakan sekeluarga kaya raya ini menggantungkan diri pada tingkat 3 kerana tidak dapat membayar hutangnya. Dan ada juga yang mengatakan mereka disembelih di rumah tersebut dan dikatakan sampai sekarang tiada penghuni yang nak duduk dekat situ. Ada seseorang warga yang pernah jual rumah ni, tapi semua orang tak nak sebab masa tu dan zaman tu ramai yang dah tahu tentang tragedi yang pernah berlaku di rumah tu. So tak naklah nanti ada yang kacau dia ke, kacau keluarga ke. Dan dikatakan rumah itu pernah dijadikan tempat ritual oleh pengamal ilmu hitam yang boleh dipanggil sebagai bomoh. Ramai pengamal ilmu hitam ni datang ke rumah tu untuk membuat satu ritual ataupun pelbagai ritual dekat rumah tu. Dulu dekat rumah tu ramai penghuni yang duduk dekat situ. Tapi semenjak kejadian tu berlaku, ramai yang pindah sebab ada terdengar bunyi-bunyi pelik dan kebanyakannya warga-warga persekitaran situ dengar ada suara budak yang main dalam rumah tu. Itulah fakta tentang rumah hantu di Taman Tenaga Puchong. So, apa lagi? Kita pergi ke yang keempat lah. Apa lagi? Yang keempat. Tunggu lah sampai habis. Jangan skip dulu. Tunggu. Ni yang keempat. Dah nak kelima. Yang keempat sekarang. Come on lah. Korang takkanlah tak tahu tempat yang keempat ni siapa? Tempat apa? Come on lah. Tempat ni dipanggil Highland Tower Taman Hillview. Highland Tower terdiri daripada 3 blok 12 tingkat. Dibina pada tahun 1974 dan 1982 di pangkalan barat Bukit Curam dan kemudiannya pada tahun 1980-an barulah teres meluas. Highland Tower terletak di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor, merupakan kawasan yang cukup dikenali sebagai tempat paling berhantu di Malaysia. Tragedi runtuhan pada 11 Disember 1993. Seramai 48 orang terkorban dalam tragedi tersebut dan difahamkan ia tragedi bangunan yang pertama dan terburuk setelah Malaysia merdeka. Dan bangunan ini dijadikan tempat perhatian ramai pemburu-pemburu hantu ataupun pemburu-pemburu benda-benda seram. Dikatakan seorang warga pernah nampak seorang perempuan tua yang berumur 77 tahun dan seorang bayi berumur 8 bulan melintasi jalan di bangunan tersebut. Mengikut artikel yang mengatakan nenek dan bayi itu telah meninggal dunia kerana tragedi runtuhan. Bangunan ini juga pernah dijadikan tempat syuting filem yang bertajuk Highland Tower pada 31 Oktober 2013. Pelakon cerita Highland Tower tersebut adalah Shima Anwar, Mikhail Andre,
Edi, Rauf, Atika, Suhaimi, Nizam Zaidi, Adibah Yunus. Dan semua pelakon tersebut mengatakan 95% daripada filem itu semuanya benar. So itu sahaja fakta-fakta yang saya dapat daripada artikel yang benar. Dan kita pergi ke nombor 5. Nombor 5 ni dijadikan tempat-tempat orang yang betul-betul ranggi ataupun betul-betul hati dia keras selalu pergi dekat situ. Nama bangunan ni adalah Banglo General. Banglo ini pernah didiami oleh seorang datin yang cukup terkenal dekat zaman dahulu yang bernama Datin Mary Lee Leong. Banglo Mary Lee Leong di Bukit Tungku boleh dikenali sebagai Banglo General. Banglo General ini pernah dijadikan tempat pembunuhan yang di mana dan difahamkan Datin Mary Lee Leong dibunuh dan diseret ke kawasan kolam dalam perumahan dan keluarga Mary Lee Leong dibakar oleh pembunuh bayaran. Berdasarkan penemuan yang saya dapat, Datin Mary Lee Leong ini adalah seorang pengasas kosmetik dan dia juga penyanyi di zaman dahulu. Pada zaman itu, Datin Mary Lee Leong pernah menjual banglo tersebut kepada pembeli, tapi pembeli semuanya menolak kerana anggaran banglo tersebut mencapai 11 juta ringgit. Dikatakan banglo ini pernah dijadikan markas orang-orang Jepun, askar-askar Jepun untuk menjajah Malaysia. Kebanyakan paranormal yang datang ke banglo tersebut, mereka akan dirasuk di kolam dalam banglo. Dan ramai paranormal mengatakan aura di kawasan kolam tersebut sangatlah tinggi. Seorang paranormal pernah mengatakan kalau kita nampak percikan api ataupun api yang marak, terus kemas barang dan balik segera yang mungkin. Sebab efek bila kita terkena percikan api itu, kita akan rasa terbakar betul-betul seperti keluarga Mary Lee Leong. Ramai paranormal yang mengatakan di rumah Datin Mary Lee Leong ini ada 3 hotspot yang paling keras di dalam rumah tersebut. 3 hotspot yang paling keras di rumah Mary Lee Leong. Nombor 1 adalah di kawasan paling atas. Nombor 2, tingkat 3 ataupun tingkat 4 yang dipercayai keluarga Datin Mary Lee Leong ini dibakar di tingkat tersebut. Nombor 3, dikatakan jika sesuatu yang menginginkan kita boleh cakap ada sesuatu yang entiti nak dekat kita akan nampak patung tu bergerak ataupun berpusing. Dan diceritakan patung itu pernah menangis air mata darah. Itu sajalah konten pada kali ini. Itu adalah 5 banglo ataupun bangunan yang seram di Selangor. Dan itu semua adalah fakta yang benar, orang kata. Ikutlah kepada korang. Kalau korang nak percaya ini adalah fakta, korang percaya. Tapi kalau korang tak nak percaya, anggaplah ini sebagai hiburan semata-mata. Dan itu sajalah konten pada kali ini. 5 banglo ataupun bangunan yang seram di Selangor. So, kalau korang nak dengar fakta-fakta yang benar ataupun tempat-tempat yang seram ataupun story-story yang seram macam video sebelum ni, korang boleh tekan subscribe, tekan button notification untuk video selanjutnya. And korang jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan komen. Saya nak buat perjanjian dekat semua, kalau korang subscribe saya sampai 2000k ke atas ataupun korang follow saya punya IG 2000k ke atas, saya akan jumpa ataupun saya akan collab dengan
YouTuber yang korang kenal seperti Ashraf, seperti Kamarina and Chamimi ataupun Kek Nan. Korang tak tahu, so korang boleh follow. Nanti kalau korang dah follow semua tu, korang boleh just cakap korang nak jumpa dengan siapa. So itu saja konten pada kali ni. Jumpa korang di next content. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan notification button tu. Okay, korang boleh subscribe. So bye bye.